Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Farhana binti Muhammad Syabuddin. Nombor matrik 054844. Okay, hari ini saya akan membentangkan mengenai 3 perkara. Yang pertama, penggunaan istilah as-sunnah dari dalam ilmu hadis, ilmu usul fiqh, ilmu fiqh dan ilmu akidah. Dan yang kedua ialah mengenai perbezaan antara hadis riwayah dan dirayah. Dan yang ketiga ialah perkembangan hadis riwayah dan dirayah di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Okay, definisi as-sunnah dari segi bahasa, yang mana bermaksud jalan atau sirah, sama ada terpuji atau tercela. Okay, lawan bagi perkataan sunnah adalah bid'ah. Mereka yang mengikuti sunnah dipanggil orang yang mengikuti jalan yang lurus dan terpuji, manakala mereka yang berpaling dari sunnah adalah pembuat bid'ah dan tercela. Okay, sunnah ni dari sudut istilah terbahagi kepada beberapa pendapat ilmuwan berdasarkan pengkhususan ilmu mereka, yang mana dari sudut ilmu hadis, ilmu sufiq, fiqh dan akidah. Okey, istilah as-sunnah menurut ilmu hadis, yang mana golongan hadis ini melihat istilah as-sunnah sebagai apa yang dikesan dari Nabi, sama ada dari perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat sifat kejadian baginda atau akhlak baginda, ataupun yang berkaitan sejarah baginda, sama ada sebelum dibangkitkan sebagai rasul ataupun selepas kebangkitan. Okay, golongan muhadis ini mengkaji sunnah Rasulullah dengan melihat ar-Rasul sebagai pemimpin yang membawa petunjuk serta merupakan contoh tauladan yang baik kepada manusia. Okey, seterusnya istilah as-sunnah menurut ilmu usul fiqh dan fiqh. Okey, menurut ilmu usul fiqh, mereka mengatakan sunnah ni adalah kata-kata, perbuatan dan takrir. Okey, mereka mengkaji hadis sebagai sumber hukum syariat seperti wajib, haram, sunat, harus dan makruh. Okey, manakala penggunaan istilah sunnah dari ulama fiqh adalah perkara-perkara sunat yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan meninggalkannya tidaklah berdosa. Okey, seterusnya pula istilah as-sunnah menurut akidah. Okey, ramai di kalangan ulama Islam yang menggunakan istilah as-sunnah ni dalam memperkataan akidah Islam kerana ia merupakan asas di dalam agama, di mana menyalahi sunnah bahayanya sangatlah besar. Sebahagian ulama silam memilih istilah as-sunnah sebagai judul sewaktu menulis tentang akidah Islam, atau sewaktu menolak fahaman golongan-golongan yang menyeleweng agar dapat diberi perbezaan di antara akidah sebenar dengan fahaman yang salah. Okay, penggunaan istilah as-sunnah di dalam memperkatakan akidah Islam muncul pada kurun ketiga Hijrah, ketika tersebarnya fahaman Mu'tazilah, Rafidah, Sufiyah dan ilmu kalam dengan meluas. Okey, seterusnya pembahagian ilmu hadis. Okey, pembahagian ilmu hadis ni terbahagi kepada dua, iaitu hadis riwayah dan hadis dirayah. Okey. Okey, maksud hadis riwayah ni ialah ilmu yang mana mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat, serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Okey, hadis dirayah pula bermaksud yang mana menurut Imam As-Siti adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya dan keadaan para perawi tersebut. Okey, perbezaan antara ilmu hadis riwayah dan dirayah ni
Okey, dari segi tujuan, ilmu hadis riwayah memelihara syariat Islam dan kepentingan sunnah. Manakala ilmu hadis dirayah meneliti hadis berdasarkan kaedah-kaedah atau persyaratan dalam periwayatan. Okey, objek pembahasan bagi ilmu hadis riwayah ialah segala perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi SAW. Manakala objek pembahasan bagi ilmu hadis dirayah ialah hakikat, sifat-sifat dan kaedah-kaedah dalam periwayatan. Okey, faedah bagi ilmu hadis riwayah ialah menjauhi kesalahan dalam periwayatan. Manakala faedah dari ilmu hadis dirayah ialah mengetahui periwayatan yang diterima yakni makbul dan yang tertolak yakni mardud. Okey. Pendiri bagi ilmu hadis riwayah ialah Abu Bakar Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, yang mana beliau wafat pada 124 Hijrah. Okey, pendiri kepada ilmu hadis riwayah pula ialah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Rahman bin Khalid Romahu Mursi, yang mana beliau wafat pada 360 Hijrah. Okey, seterusnya perkembangan ilmu hadis riwayah di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Okey, di mana selepas kewafatan Rasulullah, kebanyakan para sahabat masih tidak melaksanakan penulisan dan pembukuan secara formal. Namun ada di kalangan para sahabat yang pandai menulis. Okey, dari situ bermulanya kegiatan para sahabat dalam penulisan dengan cara mengajar serta mempelajari. Okey, perkembangan ilmu hadis dirayah di zaman sahabat ialah di mana hadis dirayah ni dia berkembang seiring dengan perkembangan ilmu hadis riwayah. Okey, di mana sekitar 40 tahun selepas hijrah telah timbul fitnah yang mana dipelopori oleh golongan Syiah dan golongan Asabiyah. Perselisihan pendapat antara mereka dan Ahli Sunnah wal Jamaah mendorong mereka mencari hujah berdasarkan syarak untuk menyokong pendapat mereka, tetapi gagal. Jadi ini menyebabkan mereka cuba memalsukan hadis sehingga ke peringkat kritikal. Okay, ulama hadis yang menyedari hal itu berusaha untuk membendungnya. Jadi usaha yang dijalankan oleh ulama hadis menyebabkan berlakunya pembukuan buku hadis yang menggunakan prinsip-prinsip, kaedah-kaedah serta istilah-istilah ilmu hadis seperti istilah hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu', hadis mursal munqati' dan syaz. Okey, antara ulama hadis yang dianggap sebagai orang pertama memperkenalkan ilmu hadis ialah Imam Az-Zuhra. Dalam kitab Ar-Risalah dan yang dikarang oleh Imam Syafi'i terdapat juga istilah-istilah ilmu hadis serta pengkaedahannya. Okey, akhir sekali gelombang penulisan ilmu hadis terus berkembang dari masa ke semasa dan terhasillah kitab-kitab tersebut. Wallahu alam, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.